topik kita pada petang ini, iaitu pembentukan minda pedagang atas talian. Ya. Nampak tak penting? Topik ni bagi saya inilah masalah macam ni. Ini adalah asas mindset kita. Ini mindset yang kita, bila anda start trading, kalau anda dapati anda trade belum ke mana, sekejap ada duit, sekejap tak buat duit, sekejap berhenti dulu trade. XM tak suka saya sebut benda ni. Saya direct bagi tahu, berhenti dulu trade. Ya. Lihat balik. Rancangkan. Sebab anda bukannya bekerja sebagai trader tau. Anda full time ke? Sebagai full time trader pun anda adalah pelabur dalam market. Anda bukannya bekerja sebagai trader. Kecuali anda memang bekerja sebagai seorang trader sekarang lah. Itu cerita lain. Ya. Tapi kalau ada trade sendiri, guna fund sendiri, anda adalah retail trader, anda tak report kepada orang lain, then anda kena lihat trading sebagai satu pelaburan. Bukannya sebagai aku nak besarkan trading account, tak. Berhenti dulu trade. Buat benda ni. Fikirkan, yes, saya fund sendiri, Alif. Saya register fund saya sendiri. Dan got few contracts last time. Tapi fund saya sendiri masih ada. Untuk actually ada few yang tawarkan untuk anda kalau anda nak buat prop trading. Kalau anda ada trading history, anda dan hantar kepada few Google dia, ada banyak sekarang ni. Sebab dia trading ni boleh buat dekat mana-mana. Hantar kepada rekod anda dan dia orang akan bagi anda satu akaun untuk anda trade kan, maybe dalam satu tempoh 3 bulan, 6 bulan, setahun. Sekiranya prestasi anda seperti yang ada dalam rekod anda, then dia orang akan bagi you can work with them. Itu adalah kalau anda kalau itu arah yang anda nak pergilah. Yes, itu masalahnya. Kalau kita cakap, nampak tak? Kalau anda kata anda jual burger, orang tak kata anda kaya. Tapi bila anda kata anda trade, orang kata, wah, kaya. Sedangkan anda sedang buat bisnes. Beza dia, kalau anda jual burger, anda ada stall burger. Kalau anda ada orang jual burger online, sama je. Kalau ada trading, anda sedang bisnes. Beza dia, trading ni bisnes online. Kan? Tak ada pula orang kata jual jual ni stapler online. Oh, kaya. Tak ada pula. Entah-entah yang jual stapler tu lagi kaya. Dia bisnes. Itulah mindset. Sebab apa orang banyak kata macam tu? Trader, oh kaya lah kan. Tahu tak kenapa, Kasha? Ada tengok Facebook kita sendiri. Tengok apa yang trader pergi letak, yang marketing ni. Apa yang dia orang letak? Lifestyle. Oh, kereta. Entah-entah kereta sewa. Faham? Melancong kiri, melancong kanan untuk tarik kan. Kita promote benda yang tak kena. Kita promote benda yang tak kena. Faham? Kita promote benda yang tak ngam. Ini adalah satu ada simpan ASB. Ada tak orang kata, kaya? Tak. Rumah besar apa kan. Semua besar-besar kan. Tu masalahnya. Kita tengok dekat, saya tak dapat nak katakan salah orang punya perception. Sebab siapa salah? Kita sendiri salah. Kita promote benda yang tak apa-apa kan. Tu masalahnya. Okey. Anda kena lihat ini sebagai pelaburan. Sama seperti anda simpan. Sebab itu saya kata, kalau anda trade dan sekejap jadi, sekejap tak jadi, dan anda punya idea, aku nak jadikan trading untuk
nanti aku nak berhenti kerja, insyaAllah income satu hari boleh buat 200-300. Saya nak anda berhenti trade dulu. Anda berhenti trade dulu. Jangan buat benda mengarut. Berhenti trade dulu. Rancangkan perniagaan anda. Rancangkan pelaburan anda. Kalau ada orang kata ada modal 1,000, wah, kau trade setiap hari boleh untung $50, kau dah boleh buat full time, tak payah kerja dah. Minta orang tu sponsor anda. Maksudnya, kalau aku berhenti kerja, kalau aku trade tak jadi, ini agreement kita, kau kena bayar aku berapa bulan. Trading forex, ni maksud saya kepada apa itu pelaburan. Pelaburan di mana anda menguruskan portfolio tu sendiri. Itu trading. Tak kisah trading forex ke, trading saham ke, trading komoditi ke, dia ada pelaburan saham, dia ada trading saham. Faham tak Rashidi? Kenapa bila kita sebut saham, orang tak tengok dia sebagai trading, sedangkan ada orang scalping dalam saham? Jawab saya. Itu yang peliknya. Kenapa bila orang sebut cryptocurrency, dia kata melabur dalam cryptocurrency, sedangkan ada juga yang pergi trading dalam cryptocurrency? Apa beza? Apa beza? Timeline antaranya. Satu adalah kepada yang lower timeline, maksudnya melihat kepada sebulan, melihat kepada pulangan dalam seminggu, harian, ataupun untuk pelaburan mungkin anda lihat kepada jangka lebih panjang, 5 tahun, 3 tahun. Okey. Sebab itu trading, anda tak dapat lihat dia sebagai trading. Bila, apa maksud saya benda ni? Ni beza kita dengan institution trader. Ini beza dia. Yang dekat sini dia bekerja tau. Kalau anda bekerja, anda ada SOP dia, anda ada disiplin dia, pukul berapa nak turun kerja kan. Dekat sini, siapa yang kontrol anda? Kan? Anda tadi semalam bukan trader. Pagi tadi jumpa kawan. Kau okey, aku tengok kau buat apa trading. Dia tunjuk ni cross ini support kat sini, kau buy kaya. Terus jadi trader. Tak sampai 2 minit. Tak sampai 2 minit. Terus jadi kaya. Kita pun terus jadi trader. Faham? Beza dia yang kat sini, salah satu beza utamanya adalah kita ada set of rules. Bukannya sini tak ada. Masalahnya kalau anda tak ada. Tu masalahnya. Dia belajar teknik. Apa itu teknik? Apa teknik yang anda belajar? Teknik tu adalah SOP. Macam mana anda masuk, macam mana anda keluar. The moment anda tak ikut teknik anda, faham? The moment anda kata sini buy, sini sell, the moment anda jadi buka chart, ni boleh ni, tekan buy. Pada waktu itu, anda bukan trading. Itu dia. Anda sebut apa juga. Itu kemahiran. Aku tengok, aku dah tahu dah apa nak buat. Tak payahlah. Ayat nak minta belanja tu. Aduh. Sakit aku dengar. Tengok kata Rasha. Faham? Okey. Ni yang pertamanya, antara beza utamanya. Yang kedua adalah daripada sudut fund. Institution trader, bukannya tak ada institution trader yang letak fund sendiri. Seperti saya letak fund sendiri untuk fund saya. Tapi kebanyakannya ini adalah kepada fund institution tu. Sama ada daripada public punya ni, sama ada daripada high net worth individu. Itu hedge fund. Hedge fund tak semua orang boleh melabur hedge fund dia kepada invitation ataupun dia memang high net worth individu yang hedge fund tu pergi, ataupun anda memang ada duit banyak dan anda cari hedge fund untuk uruskan anda punya dana. Itu yang belah sini. Pedagang runcit, anda trade duit siapa? Anda sepatutnya trade duit anda. Sepatutnya lah. Saya tak dapat keluar daripada cerita law.
Anda sepatutnya trade duit anda. Faham? Jadi bila kita cerita pasal duit ni boleh jadi benda bagus, boleh jadi benda tak bagus. Ya. Dia banyak sangat, tak banyak pun dia jadi masalah. Sebab itulah bila anda deal dengan duit, terutamanya duit anda sendiri, anda kena letak dia macam anda deal duit orang. Faham tak? Ya. Bilanya anda kata, berapa yang cukup? Ya. Berapa yang cukup? Kita sering dimomokkan dengan benda-benda $10 jadi 1,000, 500 jadi 50,000. Kan? Saya tak kata mustahil dalam bidang kita ni sebab leverage tinggi. Tapi ya ke? Kalau semua orang boleh buat benda tu, mudahnya trading, tak payah mudahnya forex, mudahnya trading, tak ada orang miskin dalam dunia ni. Tak ada. Tak ada orang miskin. Bila semua orang berduit, dan kemiskinan tu akan, dia punya standard akan lagi tinggi. Mungkin gaji 10,000 miskin. Faham? Tapi cerita, the thing is, inilah benda dia. Anda kena letak standard. Bila berapa modal cukup. Macam anda urus duit orang lain. Berapa anda kata anda dah berjaya. Bila anda kata dah start profit. Bila anda kata, dah rugi. Benda ni anda kena definekan. Betul. Tapi kita tengok automatik bila dia kata, saya trading. Trading apa? Trading forex. Kaya. Nampak? Kita tak letakkan standard macam ni dan kita keluarkan yang dekat Facebook kita, dekat Instagram kita, TikTok lah sekarang ni, apa je lagi. Saya pun tak tahu kat mana lagi orang letakkan benda-benda ni. Dia letakkan, lifestyle yang tak. Kenyataannya tak. Kenyataannya tak. Itulah masalahnya. Ataupun trading account dia besar kan. Tapi ASB tak ada. Tak. Itulah. Di sinilah kenapa, Kasyah, anda kena treat trading ni sebagai satu macam anda atau institution. Faham tak? Anda kena lihat trading ni, you are the institution. Anda sedang berniaga. Itu yang saya maksudkan dengan pelaburan. Anda melabur kepada satu pelaburan online yang anda uruskan. Currency, saham, komoditi, apa juga yang anda trade, itu macam ikan, ayam, sayur, apa semua. Faham tak? Broker penyedia platform, kedai anda, tempat anda berurus niaga, pasaran anda, itu broker. Yang anda tradekan ni, kalau currency, anda trade US dollar, itu barang-barang dia. Sama macam berniaga lain. Anda kena approach benda ni sebagai berniaga. Dan bila kita sebut berniaga, ia bukannya hari ni pacak tiang, buka stall burger, besok kaya. Tak ada masalah. Bukan ke mana-mana broker. Nak hantar kepada broker buat apa, Rashidi? Hantar kepada anda Google mana-mana yang menawarkan prop trading. Ada yang cari trader. Saya tak dapat sebut sebab kita sedang buat dekat XM. Ada banyak. Boleh tanya Alif. Alif tahu. Alif Herwan. Boleh cari Herwan dekat ni. Okey. Kalau $50, kalau ada trade $2-3 satu entry, $50, kalau kita kata drawdown, dia orang akan tengok drawdown. Drawdown. Macam Shopee. Yes, Alif. Dah lepas channel dia ada dia punya. Tanya Alif. Alif contact dengan si ni. Siapa nama dia? Rashidi. Dia tengok first. Tanya Alif, yang first dia tengok drawdown.
dan performance ataupun return 2 times, at least 2 or 3 times of the drawdown, dan dia tak ada exposure tinggi-tinggi. Itulah antara benda dia. Tanya Alif, Alif tahu benda ni dia buat. Rashidi, Alif, tanya Alif korang sembang lah kat situ. Jadi trading ni macam Shopee lah, macam tu lah. Shopee tu sebagai broker lah, penyedia, kan, faham? Kita berniaga apa, ni dah dia kan. Anda nak buka Shopee pun anda kena ada persiapan. Bukannya anda letak duit terus berniaga, tak. Sama juga macam trading. Ia satu proses. First anda tengok diri anda. Okey, tengok diri anda dulu. Kepercayaan anda tu kena ke? Kepercayaan tu kena ke? Modal anda berapa? Kan? Janganlah letak $100, aku cuba nak buat $1,000. Bila? 5 minit nanti lepas depo. Kan? Boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi anda tahulah jadi biasanya jadi macam mana. Boleh, boleh. Tapi itu bukan trading. Anda pun tahu itu bukan trading. Anda berniaga Shopee. Ada orang kaya dengan berniaga Shopee. Laku dan macam-macam. Boleh. The thing is, it's not overnight. It's something yang kita buat secara berniaga. Dia melibatkan satu proses. Ada orang yang bernasib baik ataupun keadaan pasaran sesuai, dia berjaya lebih daripada orang lain. Sama macam berniaga apa-apa juga. Mentaliti ini yang saya cuba untuk terapkan di kalangan dalam industri kita dekat Malaysia. Ini yang saya cuba perjuangkan bertahun-tahun ni. Alif dah ikut saya bertahun-tahun. Alif, saya rasa antaranya yang dah tahu apa yang saya duk sampaikan selama ini. Saya tak sampaikan cerita bulan bintang. Saya tak ceritakan ni. Saya tak ceritakan anda nak besarkan trading account. Tak. Apa yang saya ceritakan adalah kepada pembentukan minda kita, dan kita lihat trading ni sebagai satu perniagaan. Itu yang saya duk cuba tekankan sejak dekat XM 2017 dan sebelum ni. Penetapan kejadian esok topik tu. Apa yang anda percaya kepada trading lepas ni? Okey. Masa yang anda akan luangkan untuk trading. Ini berniaga. Bayangkan anda nak berniaga, apa kepercayaan anda? Contohnya anda berniaga ikan. Okey. Aku percaya kalau aku jual ikan tenggiri, aku dapat banyak ni. Apa yang aku dapat? Tu contoh dia. Aku percaya kalau aku berniaga lebih lama lagi, lebih banyak aku tahu, aku boleh dapat lebih banyak lagi. Itu contoh-contoh kepercayaan. Okey. Sistem anda, sistem berniaga anda, plan perniagaan anda. Apa plan perniagaan anda? Pukul berapa anda buka kedai? Bila anda jual lebih banyak baju Melayu? Kan? Konghi Fat Choi. Waktu raya Cina. Anda tak banyak, kalau anda jual butik baju, anda tak penuhkan kedai anda dengan baju Melayu. Anda penuhkan baju kedai anda dengan cheongsam, dengan kain merah, dengan kain untuk orang nak buat baju color merah. Kalau masa raya kan, anda penuhkan kedai anda dengan songkok, dengan samping, dengan butang baju Melayu. Itu kan? Dan apa model pasaran anda? Apa yang cara anda untuk nak baca market? Bagaimana anda melihat parameter? Bagaimana anda nak guna modal anda? Benda-benda ni yang kita buat dalam berniaga. Bukannya, okey, aku nak trade minggu depan aku ada $50, dapat berapa? Apa pelik ya? Ini yang soalan yang orang tanya yang tak apa-apa. Itu macam beli yang suka tanya kan. Euro USD lepas ni nak pergi mana? Mana aku tahu. Dia nak tanya candle sebelah. Candle 5 minit nak naik ke turun. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Dia tak ada bezanya lalu depan kedai kan. Nombor apa cantik. Pukul 7.30 tadi result dia. Tak ada beza pun. Tapi itu yang kita cuba cari. Okey Kasha. Ceritanya buat benda-benda ni dulu. Buat benda-benda ni dulu. Ya.
2012 saya tak ada kat Malaysia. Buat benda-benda ni dahulu. Proses dia yang pertama, lihat diri anda dahulu. Lihat diri anda. Saya kalau boleh, saya nak ulang balik apa yang sedang saya sampaikan ni. Kalau saya start trading balik, saya nak dengar balik apa hidup saya. Sebab benda ni ini kajian-kajian dijalankan oleh kepada trader. Kalau tak silap saya, either JP Morgan, bukan. Apa yang dulu company bank, Alif, apa yang Morgan Stanley. Morgan Stanley punya kajian kepada trader dia, dan dia terbitkan dalam mana. Saya ambil psikologi, kalau anda nak tahu kenapa saya mendalami benda ni. Saya memang bidang saya psikologi. Morgan Stanley, kajian dia dijalankan kepada trader dia. Dia mendapati personality orang tu kalau dia memang macam tu kat dunia, dalam trading dia pun macam tu. Faham tak? Apa kata kes ni? Faham tak? Dia sama je. Kalau anda seorang tamak, dalam trading anda akan tamak. Kalau anda seorang, dia reflect you. Trading mula-mula tak, tapi lama-lama kan, after you are doing this for few years, trading tu akan reflect siapa anda. Dia tak beza, sama je. Rupa cara anda trading, personality anda akan reflect dalam trading anda. Sebab itulah as you trade makin lama kan, anda akan nampak benda ni. Kalau anda ada masalah kewangan, anda akan dapati trading anda pun jadi lagi teruk. Kalau anda okey kan, lepak kan, anda kan trading anda pun okey. Nampak tak benda-benda ni? Kalau anda paksa trading anda hilang pekerjaan, cuba jadikan terdesak, trading anda pun jadi lagi teruk. Tengok benda ni. Dan ini yang saya alami sih. Kalau tak ada apa-apa yang saya dapat kongsikan, ini adalah apa pengalaman saya sendiri. Bila keadaan kewangan okey, kita punya trading pun okey. Bila keadaan kewangan tak okey, trading kita pun tak okey. Di sini kenapa? Trading tu bukan kepada sistem, bukan kepada market. Dia kepada kita tau. Kepada kita. Inilah benda dia. Dia kepada kita. Sebab itu, 3 yang anda perlu buat adalah penetapan kepercayaan, memahami modal sebenar anda dalam macam ada bisnes, dan masa yang anda akan luangkan. Yang pertama, penetapan kepercayaan ni. Sebab ini adalah anda punya jendela kepada dunia. Kepercayaan ni menyebabkan konsep realiti ni berbeza kepada hampir setiap individu. Fear and exactly. Sebab sentimen. Okay. Kepercayaan ni, anda contohnya, even adik-beradik, kawan, parents kita akan ada kepercayaan yang mungkin berbeza. Di mana, contohnya, dia bergantung kepada persekitaran anda, agama, bangsa, kawan, sekolah, tempat yang anda pergi dahulu tau. Kampung kat mana anda membesar, bandar. So, kepercayaan dia akan tak sama. Kepercayaan kita takkan sama. Dengan different kepercayaan ni, di sinilah konsep realiti itu jadi berbeza. Contoh realiti dalam dagangan, contohnya return of 20%. Return of 20%, annual return. Kalau kita bercakap ni annual return ataupun pulangan kepada anda punya trading, you can get 20% daripada modal anda untuk, I'm not just trading, I'm talking about investment. Kita campurkan trading, kita campurkan anda punya pelaburan lain. If you can get 20% or above, itu adalah satu return yang tinggi. Tapi anda kena tengok ini daripada sudut perspektif yang mana.
Kalau anda cuma ada pelaburan, anda ada $100. Anda cuma ada $100. Itu anda untuk simpan ASB, untuk simpan apa, dan anda dapat $20 setahun. Akan ada yang tak happy dengan pulangan ni, sikitnya. Tapi kalau anda letak lagi 6 kosong belakang ni, dan anda mendapat jumlah ini, itu satu jumlah yang amat besar. Nampak tak? Itu adalah perspektif. Faham? Jadi mana satu yang betul? Mana satu yang salah? Nampak benda ni? Ya? Apa muka saya stuck ni? Sekejap. Kan? Kejap. Macam stuck je ni. Sekejap okey, tak start pun okey. Ingat dia start. Okey. Nampak? Itu perspektif. Itu perspektif. Kalau orang ada 100, dia dapat $20 setahun, sikitnya. Tapi seorang yang ada 100 juta, dia dapat 20 juta setahun. Wish, banyak kan? Itu beza dia. Tadi start dah okey. Kat sini tak start. Oh, dekat Indonesia tak start. Dekat Malaysia start. Okey, itu satu perspektif. Itulah benda-benda kepercayaan ni. Okay, itu salah satu contoh dia. Anda tak dapat lihat pulangan dalam investment daripada sudut ni. Anda kena tengok dia daripada sudut ratio. Sebab kalau kita cerita pasal dolar, dia tak akan pernah cukup. Duit tak pernah cukup. Contoh dulu sebelum masa MCO, anda ada banyak dividen, anda ada banyak commission, anda ada company bagi anda banyak return. Gaji anda adalah 2,000. Okey? Gaji asas, gaji pokok. Anda ada banyak commission, dividen, ada banyak pelbagai insentif diberi oleh bos, diberi oleh company kan. Anda ada 1,000 contohnya. Dan anda beli kereta, anda pergi full loan banyak-banyak. Dan anda bayar paling rendah 800 sebulan. Contoh, kan? Itu contoh. Kan? Anda tahu, kalau tak ada yang ini, yang tak wajib dibayar kepada anda, 800 over 2,000 tu, itu besar. Itu tak masuk akal dengan gaji tau. Sedangkan anda kena bayar elektrik, kena bayar benda-benda lain kan. Itu tak patut. Anda tak patut belanja untuk satu yang bukan aset 800 kepada gaji lebih kurang 2,000 je. Tak cukup. Ni dah benda-benda dia. Ni contoh-contoh dia. Sama dalam trading, sama perancangan kita kepada kewangan kita ni. Itu semua kena ada. Apa kena-mengena semua ni dengan trading? Segala-galanya. Segala-galanya. Jadi yang pertama, bila kita cerita pasal penetapan kepercayaan, yang pertama anda kena sedar dulu. Apa kepercayaan yang anda ada sekarang? Yang kedua, anda tahu apa kepercayaan yang standard dalam industri kita? Yes, Pian. Amalkan 60-40. Itu permulaan. Goal anda 80-20. 80-20 goal anda. Tapi masa modal masih tak kuat lagi, 60-40, Pian. Buat benda tu. Alhamdulillah. Thank you. Kalau anda start buat, thank you. Saya yang cakap thank you balik. Ya, betul. Dan anda mula membahagikan. Kalau tak, dulu semua depo semua letak, tak ada perancangan. Itu tak dapat. Kan?
Okey, balik pendapat kepercayaan ni, lepas tu laraskan. Okey, buat table ni. Besok kita akan banyak cerita benda ni besok. Okey, dan lepas tu anda bahagikan kepercayaan anda, kepercayaan berguna, kepercayaan yang menghadkan. Next, modal. Ni yang paling penting. Ni balik kepada bagaimana anda menggunakan modal. Anda nak tahu modal, anda kena tahu modal. Anda tak dapat, aku bulan ni aku ada 600, aku ada 50, aku ada 800, cukuplah bayar kereta aku untuk accident. Contoh, tapi orang lain pakai. Itu contoh, kan? Jadi the thing is, untuk anda nak tahu anda nak tahu kalau float had mana anda boleh tidur nyenyak, kan? Anda kena, maksudnya toleransi risiko anda, anda nak ikut satu teknik, bukan anda akan dapati susah nak ikut satu teknik sekiranya anda jenis tak ada satu satu entry aku nak letak berapa, dia tak dapat. Anda tak akan ada satu toleransi risiko yang workable. Maksudnya macam ni, anda kena tahu berapa yang anda sanggup rugi. Untuk nak tahu berapa anda sanggup rugi, anda kena tahu berapa sebenarnya duit yang anda ada untuk perniagaan ni. Faham tak? Anda tak dapat jenis bulan ni aku ada $50, bulan depan aku ada $60. Tak dapat. Bayangkan kedai yang buka bila toke dia ada modal. Bila tak ada modal, dia tutup. Anda rasalah kedai itu macam mana prestasi dia. Tak dapat. Sekejap. Dia macam kamera saya lah. Lampu lap. Sekejap on, sekejap kelip, sekejap tak kelip, kan. Contoh. Dia kena ada benda ni. Anda kena tahu berapa sebenarnya equity anda. Berapa anda nak letakkan dalam perniagaan ni. Berapa anda nak biarkan, dia kena tahu modal. Kalau saya ajak, Galih, kita buat bisnes nak, Galih, Tika Sarawak, Tika Rotan tu. Tika Rotan. Kita ambil area mana kita nak ambil dia? Dekat sempadan lah, tak jauh daripada mana sempadan Kuching, saya pun tak ingat. Sempadan Sarawak dengan Kalimantan. Kita ambil daripada kampung kat situ. Kita buat bisnes tu dan kita akan jadi pengedar. Faham tak? Kita tak buka kedai. Kita cari orang yang berniaga buka kedai tu. Kita cakap, okey, korang dapat tika ni berapa harga? Dia kata, aku dapat modal aku RM80 tika ni. Okey, kalau saya dapat bagi anda RM60 dan tiap-tiap bulan saya dapat bagi 10 tika, boleh tak saya jadi dealer untuk anda? Orang akan ambil kalau anda boleh bagi satu harga dengan kualiti yang bagus, dengan kuantiti yang sama. Bisnes tu boleh jalan. Jadi supplier, yes. Bisnes tu boleh jalan kalau kita tahu berapa modal kita dan kita rancangkan operation dia. Kita rancangkan management untuk modal tu. Kalau anda jenis bulan ni ada duit, bulan depan tak ada duit, anda rasa bisnes tu macam mana, Galih? Nanti Galih call, saya tak angkat dah. Ataupun saya call Galih, tak angkat dah. Faham? Jadi untuk anda bisnes ni, anda kena ada satu, berdasarkan satu modal yang ada tau. Bukannya pasal modal besar, modal tak besar. Aku ada 100 je. Start fikir dengan 100 tu. Tapi anda tak dapat fikir 100 daripada untuk bulan-bulan. Tak dapat. Jenis yang $50 depo bulan ni, trade dapat berapa? Bulan depan aku ada 150, trade lagi dapat berapa? Alhamdulillah dapat withdraw bulan ni. Bulan depan MC tu pasti. Kalau itu cara dia trade, dia macam kedai yang sejak buka, dia tak buka je lah. Anda rasa long term kedai itu macam mana? Tutup kedai dia, bukan tak best performance. Jangka panjang dia tutup, ataupun dia hit besar sekali. Kalau dia dah untung banyak sekali, kalau dia masih buka juga, dia akan rugi balik. Itu analogi yang saya nak, yang kepada kita ni lah. Sama kepada kita sekarang, kan? Nak untung besar, besarkan modal. Simple.
Simple. Tapi itu bergantung pada toleransi risiko. Balik ke ni. Jadi anda kena tahu berapa sebenarnya modal anda. Buatkan anda punya belanjawan tahunan. Buat belanjawan tahunan anda. Berapa pendapatan, berapa perbelanjaan. Jadi anda tahu berapa sebenarnya modal anda dan apa risiko yang anda boleh ambil kepada modal tu. Jadi besok lusa dan Jumaat kita akan banyak cerita pasal ini. Apa ketahui kedudukan kewangan anda, apa objektif, apa sasaran anda dah ada modal ni, berapa anda nak, berapa anda sanggup rugi dan berapa lama masa untuk capai dia. Tak ada, saya nak trade je. nak untung banyak. Yalah. Berapa untung, berapa rugi. Tak dapat nak katalah macam mana. Okey. Ketahui masa yang anda akan luangkan, sebenarnya itu menentukan cara anda mengurus, cara anda trade. Jadi kalau anda ada banyak masa, lower time frame. Anda tak banyak masa, higher time frame. Buat analisa anda kepada masa anda. Jangan jadikan trading tu mengurus masa anda. Anda mengurus masa trading anda. Tahu apa maksud saya? NFP, nak tengok wayang pun tak dapat. Kan? Tu contoh dia, nak pergi mana pun tak dapat. Tahu masa yang anda ada untuk analisa dan mengurus dagangan. Buat jadual serta rutin harian. Simpan video contohnya. Ni paling mudah. Guna phone anda, ambil kan. Jangan duk WhatsApp call, video call, kan. Contoh. Rekod boleh. Okey, buat jadual anda, ikut je. Buat yang sama je. Saya masa bulan puasa ni lari sikit. Masa bulan puasa. Masa bulan-bulan lain anda akan dapati saya sama je. Jadual saya sama je. Tak lari-lari, sama je. Buat benda sama je. Tengah-tengah malam dia beli perfume. Tu je. Okey. Jadi kita akan lihat lebih lanjut topik ni. Topik ni nampak remeh tau. Tapi anda nak mula nampak hasil, anda kena buat benda ni. Anda kena lihat dia daripada sudut perspektif, bukan sebagai seorang trader. Anda kena lihat dia dari perspektif sebagai seorang pelabur, peniaga. Anda berniaga online. Okey, time out. Lagi 1 minit. Okey. Jadi labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda logik lah. Rancangkan perniagaan, buat benda yang anda boleh ceritakan orang dan orang tu tak ada trader, lawyer, siapa lagi, dia suka cerita wow. Dia suka duduk sama 2-3 orang kan. Wah, dulu aku letak yang ni, dia terus pergi. Dia suka cerita yang wow. Tak payah. Macam menang judi je bunyinya. Tak payah. Kita cerita pasal benda yang anda boleh duduk dan anda tahu itu boleh diharap. Faham tak? Oh, biasa aku ambil 2 tahun jugalah untuk aku sampai target aku. Sama macam berniaga. Okey? InsyaAllah jumpa sekejap lagi dalam jam 5 dalam